Tak ada. Tak apa. Macam kotak ke Ustaz? Kena kat naik. Dah kotak pun tak apa. Oh? Kotak ke apa ke? Dah esah. Tak apa. Tak payah akak. Tak apa. Gitu pun boleh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Cubaan suara, cubaan suara. Cubaan suara, alhamdulillah, Allahu akbar. Jelas tak suara? Zazal live daripada mana ni? Cubaan suara. Cubaan suara, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey. Jelas ya? Zazal live daripada mana ni? Okey. Boleh ya? Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya ingat sikit. Lagi saya ingat. Tak ni. Tak, dia kena gini sikit. Mungkin kaki kot, saya ingat. Saya ingat. Gendah. Kanan ni gendah. Okey. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton, sahabat-sahabat sekalian. Saya sedang berada di satu tempat yang istimewa. Nanti saya akan ceritakan. Ini adalah live spontan, tak dirancang daripada awal, tapi melihatkan ada keperluan, kan, ada keperluan dan ada kebaikannya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya sedang berada di tempat sejuk, tapi di dalam negara Chile ya, Chile. Sebuah peti ais yang besar yang menampung buah yang istimewa. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kita meneruskan program ni, perkongsian ini, tuan-tuan boleh panjangkan, boleh share, dan insya-Allah mungkin kalian juga adalah orang yang bakal bersama, dengan apa yang saya bakal kongsikan ini. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sedang berada di negeri Selangor, Malaysia, di satu gudang yang besar, dan di sini kami menyewa beberapa gudang. Kita sebut gudang ke ni? Beberapa kontena gudang. Kita ada menyewa di sini beberapa, masya-Allah, bilik sejuk beku, ataupun chiller besar untuk menyimpan beratus ribu kilogram, ataupun berkontena kurma. Masya Allah. Ini adalah di antara ikhtiar di bawah Hijrah Sdn Bhd dan juga sahabat Amalkeh dalam menjana pendapatan jihad ekonomi kita. Masya Allah. Ramadan tinggal lebihkan 2 bulan lebih lagi. Masya Allah, tak lama dah tuan-tuan puan-puan sekalian. Pastinya lebih kurang 13 April kita akan Ramadan. Maksudnya sekarang dah masuk bulan 2 bulan lebih saja lagi Ramadan akan tiba. Maka kita akan, ketika itu buah yang paling menjadi pilihan utama adalah kurma. Jadi saya sedang berada di gudang kurma di bawah usaha sama sahabat Amalkeh dengan Hazmi Dimash dan juga Hijrah. Subhanallah. Jadi ini adalah antara ikhtiar kita sebagai jihad ekonomi untuk menjana pendapatan ummah dan juga kelangsungan kerja amal dan kerja dakwah kita. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya akan tunjukkan sebanyak mungkin kurma yang kita ada. Jadi kepada siapa mungkin yang lihat ini anda berfikir untuk jadi pemborong, anda boleh membeli kurma secara borong. Subhanallah, kurma secara borong ataupun secara runcit. Jadi di bawah ni ada nombor telefon yang berbeza, borong, runcit. Mungkin ada yang nak beli by kontena. Ustazah, saya nak beli 1 kontena. 1 kontena lebih kurang dalam berapa tan? 26 tan. Okey, 1 kontena memuatkan 26 tan kurma. 1 tan menyamai 1000 kg, 1000 kilogram. 1 tan menyamai 1000 kilogram. 1 kontena
lebih kurang dalam 26 tan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kurma yang saya sedang ada dalam sekarang ni, Istana Kurma ni, lebih kurang dalam ini lebih kurang satu kontainer lah ni. Satu kontainer lebih kurang banyak ni lah. Okey, subhanallah. Kalau tuan-tuan puan ingat, pada tahun lepas kami di bawah Sahabat Amal Care, kita bermula dengan packing kurma kecil-kecil. Dan kita banyak memberikan kurma itu sebagai hadiah ataupun infak kepada asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Sebab bagi orang susah, kurma itu satu makanan yang mahal, makanan yang rare bagi mereka. Bila sampai Ramadan, kalau dapat makan pun syukur. Jadi jauh lagi lah kalau mereka nak kurma dan sebagainya. Jadi pada Ramadan tahun lepas, kita Sahabat Amal Care, kita buat pembahagian kurma secara percuma kepada asnaf dan sebagainya. Jadi kita melangkah lebih baik pada tahun ini. Kalau tahun lepas kita membeli, kali ini kita menjadi pembekal. Alhamdulillah. Kita cuba membekal dan usaha sama bersama dengan Hazmi Dimash. Kita jadi pemborong, kita nak cuba jadi pemborong terbesar, antara yang terbesar di Malaysia. Jadi ada beberapa pihak yang bersama dengan usaha ini. Alhamdulillah, kita telah pun menyimpan buat masa ini. Kurma ni boleh tahan lama ya. Kalau dalam gudang yang tertutup, chiller seperti ini boleh tahan mungkin 1 tahun 2 tahun dalam keadaan tetap segar. Okey. Jadi alhamdulillah buat masa ini kita ada lebih kurang dalam 10 kontainer. Lebih kurang 10 kontainer. Maksudnya gudang seperti ini ada banyak lagi. Nanti kita akan bawa ada beberapa gudang. Dan ini adalah kali pertama saya datang untuk melihat sendiri. Kurma ni dah lama sampai dalam beberapa minggu yang lepas ataupun dalam bulan lepas macam itulah. Dan memang dah lama dah partner kan usaha sama kita ni bagi tahu Ustazah kurma dah sampai banyak. Bila Ustazah nak turun tengok kan persiapan kita menghadapi Ramadan. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ini kita bukan guna duit sumbangan infak orang ramai. Untuk mulakan perniagaan kurma, saudagar kurma ni kita tak guna, kita tak akan sentuh. Bab perniagaan kita tak akan sentuh duit sumbangan orang ramai. Jadi ini adalah ikhtiar kita melalui jalan jihad ekonomi untuk menjana hasil pada pendapatan, juga pergi kepada kerja NGO, kerja amal dan kerja dakwah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan, mari kita tengok. Ini kita nampak, ini kotak yang biasa kita nampak. Okey, ini kotak yang biasa kita nampak, Al-Madinah Al-Munawwarah Dates, iaitu Tamar Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah kotak, kalau nampak kotak ini biasanya. Kalau kita di sini, ini adalah kurma ajwa. Dan kurma ajwa kita tahu daripada Madinah. Dan hadis Nabi tentang fadilat kurma ajwa nanti kita akan bincang, kita akan baca sikit. Ia adalah kurma ajwa Madinah. Subhanallah. Jadi kita nampak kurma ajwa Madinah VIP. Yang ini, kenapa? Okey, yang ini adalah, kena dekat sikit. Okey, yang ini tuan-tuan puan-puan sekalian cuba tengok. Ini adalah yang grade AA. Grade AA. Tak, yang ni dulu. Ini grade AA, 2A. Kita boleh tengok, subhanallah, kesegarannya. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini grade AAA. Bukan, A2. 2A, double A. Okey, kita nampak ya. Segar. Dia fresh. Bukan kurma lama. Kurma baru sampai juga ni. Dalam sebulan lebih ni. Okey. Kalau kita buka ni, tuan-tuan puan-puan. Kita boleh tengok. Sorry. Okey. Sebab dia masih sejuk. Dalam ni beku ya. Saya pun kesejukan ni macam luar negara. Okey, kita boleh tengok bahagian dalamnya. Kalau kita di luar daripada sejuk beku ni, dia akan jadi lebih lembut lah. Sebab ini dalam freezer ni, tuan-tuan puan. Okey, kita tengok. Kemudian ini adalah, sorry, tak boleh dah ni. Ini kita akan letak sini, nanti saya ambil. Okey, subhanallah. Ini adalah kurma ajwa yang grade double A. Dia tak adalah besar sangat. Okey, cuba kita tengok kotak yang kedua. Kotak yang kedua ni, yang ni lah yang kita nampak. Okey. Jumbo. Jumbo. Jumbo ni triple A. Maksudnya A+++. Sorry. A. 3A lah. Okey. Triple A. So, ini namanya adalah kurma ajwa jumbo. Okey, kita buka ni. Okey. Kita boleh lihat, Masya Allah, ini adalah premium quality yang paling tinggi lah dalam kelas kurma ajwa. Kita boleh tengok saiz dia berbezalah dengan sebelum ni. Gitulah, tapi adik-beradik, ni kakak, ni adik. Macam itulah kan.
Okey. Ni sebab sejuk beku, mungkin kita akan rasa yalah dia jadi keras sikit lah. Sebab dalam beku ni. Okey. Tapi ni adalah kurma yang segar, kita boleh nampak. Okey. Jadi jika kita letak di luar dia akan lembut sikit lah. Tapi ada setengah orang suka makan beku keras macam ni. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang kita akan bergerak. Kita akan tunjukkan apa lagi pilihan kurma yang kita ada. Jadi tujuan kami live pada petang ini kepada sesiapa yang ada modal, kepada sesiapa yang ingin menjadi pemborong. Kan, pemborong, ejen, mungkin kata Ustazah nak beli 100 kilo. Okey, saya nak beli kurma dalam 20,000, 10,000 contohnya. Dia nak packing dan buat produk sendiri. Silakan. Okey, anda bebas. Maksudnya kami ini peringkat pemborong kurma. Dan kalau kalian nak borong, nak buat packaging sendiri, sekarang sangat mudah packaging. Nak buat packaging sendiri, nak buat jenama sendiri, silakan. Dan kita mudah-mudahan walaupun kita tak boleh bergerak sekarang kan, terhad, PKP dan sebagainya, InsyaAllah saya percaya perniagaan kurma bila tiba bulan Ramadan, ia adalah perniagaan yang nombor 1 lah. Jadi insyaAllah siapa-siapa pun walaupun kita mungkin beginner ke apa, dan kita bukan semestinya kata Ustazah pemborong je ke, kami ni modal kecil je. Sebab itu ada 2 nombor. Siapa yang ada pemborong nak beli contoh 1 kontena ataupun nak beli 1 tan kan, order 1 tan, nak 1 tan. 1 tan dalam berapa kg tadi? 26 kg. 1000 kg, sorry. 1 tan 1000 kg. Nak beli, tentu harga dia berbeza. Orang yang beli 1 kontena harga beza, orang beli 1 tan harga beza, orang beli by kilo tentu beza. Tapi walau bagaimanapun, insya-Allah kita memberikan harga walaupun beli by kilo, contoh nak beli 5 kilo, 10 kilo, harga yang kita berikan adalah harga yang terbaik. Maksudnya harga yang mampu, harga yang rendah di pasaran. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian, biasa kurma ni sekarang, kalau anda tempah sekarang, sebenarnya kalau tempat sekarang dah tua ada. Yang penting tuan-tuan puan-puan kena ada tempat penyimpanan saja. Kalau tempat sekarang, harga dia masih lagi harga yang biasa. Tapi hampir Ramadan nanti, percayalah harga kurma akan makin naik. Sebab permintaan makin tinggi. Jadi kepada siapa yang berfikir untuk membeli kurma dalam jumlah yang banyak dan sebagainya, anda ada tempat penyimpanan, mungkin anda adalah pengeluar makanan sunnah, ataupun mungkin anda di kalangan mutawif dulu selalu berniaga kurma, anda hubungi kami, kami akan berikan harga yang terbaik. Kita tolong sesama Muslim. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk anda menyimpan stok. Kerana jika beli hampir lagi dekat Ramadan, harga biasanya akan semakin naik. Tapi kami cuba supaya tidak menaikkan harga. Harga biasanya dia tergantung kepada shipping, proses macam-macam lah yang menyebabkan kos operasi itu naik. Masya Allah. Ustazah petani jadi saudagar kurma. Okey, tuan-tuan puan-puan, nanti kita akan masuk balik bilik sejuk ni. Saya nak bawa pergi jalan tengok beberapa lagi gudang kita. Okey, dan saya akan tunjukkan pilihan-pilihan kurma yang ada di bawah ni. Masya Allah. Okey, jom ikut saya. Kita akan nampakkan orang. Okey, subhanallah, kita akan bergerak, kita akan tengok. Jangan nampak. Okey. Sorry. Abang tak boleh nampak orang. Abang tak pakai emas. Abang faham tak? Okey, meh. Kita pergi tengok gudang dulu. Kita gerak tengok. Betul. Apa? Ni tangkai semua. Okey. Tangkai. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan sekarang kita ada berada di satu gudang yang lain, iaitu ini gudang untuk, ini kurma apa ni? Sama, ini ajwa juga, ini ada kualiti lain. Lepas tu kurma tangkai. Ni tangkai. Okey, ini adalah kurma tangkai. Ramai juga yang minat kurma tangkai. Saya pun sebenarnya suka kurma tangkai sebab kurma tangkai ni kurang manis. Jadi, ini antara gudang yang seterusnya dan ada lagi lah tempat-tempat yang lain. Okey.
Sekejap kita tengok contoh kurma tangkai. Okey. Ini contoh kurma tangkai yang ada. Dan kalaulah kalian beli contohnya kurma tangkai ni, sebab kita pemborong, kita bukan peruncit, jadi harga tu sudah tentu murah daripada ni harga pasaran. Cuba tengok kurma tangkai yang sangat segar. Kalaulah sekiranya anda beli, contohlah nak jadi pemborong kurma tangkai, jadi dapat harga berapa? Mungkin untuk terus bajet untuk bulan Ramadan, nak infak ke orang kampung ke apa, boleh beli secara borong. Sama ada guna kotak ni, ataupun ada orang yang nak beli kurma tangkai tapi nak beli borong, nak buat packaging sendiri, nak packing sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. Sebab kita ni, kita tak bergerak atas nama jenama, kita sedang elan ni adalah atas nama pemborong lah. Ini rupa kurma tangkai, ini warna kurma sebenarnya yang kita kata segar, fresh. Lepas tu kalau keluar je daripada tempat sejuk beku ni, dia akan jadi lagi lembut. Okey, kita boleh tengok kurma tangkai. Ni saya kena ambil lah ni. Okey, jadi nak packing sendiri ataupun nak guna je packing baru, lepas tu nak jual kurma besok, kalau untuk kurma tangkai dah siap kotak. Kurma tangkai dah siap kotak. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, di bawah kami sendiri, di bawah galeri Ustazah Asmat, memang kita ada jual kurma. Kita ada jual kurma di bawah Ustazah Asmat ni, kita memang ada jual kurma dalam kotak-kotak packing-packing yang macam ni lah. Jadi siapa yang nak jadi ejen di bawah galeri Ustazah Asmat, boleh tekan bahagian peruncit. Jadi anda tak perlu fikir nak beli banyak, boleh dropship saja. Kurma pelbagai saiz. Nanti kalau nak tahu lebih lanjut, kalau siapa yang berminat untuk berniaga kurma, ataupun bukan kurma saja, madu, makanan sunnah, kismis, apa-apa yang berkaitan daripada Saudi Arabia ni kan. Jadi semua tu anda tekan bahagian peruncit, call nombor telefon peruncit, sebab daripada nombor tu anda dapat maklumat. Madu ke kacang, semua yang kita ambil daripada Saudi. Semua ini memang kita import melalui Hazmi Dimash dan sebagainya. Jadi kita import makanan-makanan Arab yang sekarang ni terputus bekalannya sebab tak ada mutawif, tak ada umrah, tak ada haji, tapi kita import direct. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk borong boleh simpan sampai Februari. Ya, untuk borong tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau anda contoh hari ini beritahu, Ustazah saya nak borong 1 kontena ataupun 1 tan, tapi saya tak ada tempat nak simpan, maka anda boleh tempah daripada sekarang. Anda boleh tempah daripada sekarang kan, nak borong tu tempah pada sekarang, dan boleh simpan di tempat kami dulu. Boleh simpan dulu, tak ambil lagi. Mungkin nanti bulan 2, tinggal lagi 2 minggu ataupun 3 minggu nak Ramadan baru nak ambil, sebab nak packing dalam bekas masing-masing, maka masa tu boleh ambil. Maksudnya hari ini booking dulu, esok lusa booking dulu, cari modal. Booking tu dengan duit lah, bayar lah kan. Booking bayar, lepas tu kita dah asingkan terus kan, ini yang siapa, ini yang siapa, yang siapa. Bulan 2 ataupun hujung bulan 2 ataupun bulan 3 baru nak ambil pun boleh. Sebab masa tu nak packing, nak buat dalam terpulang lah masing-masing. Jadi untuk menyimpan dalam jumlah yang besar, kita terima untuk simpanan di gudang ni. Tapi kalau nak simpan dalam jumlah kecil-kecil, kami tak buat lah. Kalau nak beli, nak tumpang 5 kilo, 10 kilo tu tak lah. Ini kita berikan untuk siapa yang beli dalam 1 tan kan, mungkin 100 kilogram ke apa ke, tapi sekarang not ready yet kan, belum bersedia untuk packing, bulan 3 baru nak packing ke, itu boleh bincang semua. Jadi ada nombor pemborong, ada nombor tu. Subhanallah, mudah-mudahan ikhtiar kami menjadi pemborong ni memudahkan peluang mencari rezeki untuk sahabat-sahabat semua. Okey. Ustaz jadi saudagar kurma ya. Masya-Allah. Allah Akbar. Okey. Subhanallah, sekarang gudang seterusnya ini pun kurma ajwa. Kemudian kita ada Safawi. Masya Allah. Ada yang suka Safawi ni. Safawi ni pun daripada Madinah kan? Safawi pun daripada Madinah. Jadi kita tengok ini satu, ada banyak lagi gudang yang kita sewa, tapi kita tunjuk ini dalam 3 lah. Ada banyak tempat lagi sebab kita nak pergi kepada pilihan-pilihan kurma yang kita ada. Subhanallah. Okey, jom.
Okey. Okey, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di satu ruang di sebelah gudang. So mungkin agak gelap sikit kan? Gelap sikit lah. Tapi it's okay. Ini antara pilihan kurma yang kita ada. Kita kalau boleh cuba menyediakan semua kurma yang biasa rakyat Malaysia makan. Sebab kalau kita jual ada orang tak kurang sikit, dia kata jual manis sangat, saya tak boleh lah, gigi saya sengat. Jadi kita ada pilihan kurma-kurma yang lain. Ada sengah tu yang apa ni, mungkin encik boleh dekat sikit. Okey, dah okey dah tu. Cuma buat kembang je. Tak payah tu dah, cuma kau nak tu buat kembang. Okey. Okey. Jadi kita ada kurma, pilihan-pilihan kurma. Oh subhanallah, buah tin. Okey, kalau kita tengok ni tuan-tuan puan-puan, ini kurma ajwa yang kecil. Ini di luar bilik dah jadi lembut, masya-Allah. Tadi tu kan kita tak boleh nak buka sebab masa tu dalam ni, dalam freeze. Jadi sekarang boleh nampak kurma ajwa yang segar. Nampak dalam dia tu, segar, fresh. Jadi bila kita keluarkan daripada freezer tadi, kita letak dalam lebih kurang dalam 20 minit, 15 minit, dia dah jadi, dah nampak. Tadi tak boleh nak buka sebab dia keras, dia beku. Jadi sekarang cantik, segar. Okey, ini adalah kurma ajwa yang kecil. Kemudian kita ada kurma ajwa ni yang ni samalah saiz ni kan. Okey, lepas tu kita ada pilihan ajwa jumbo. Ini yang paling besar ni, masya-Allah. Okey, ini nampak kan besar ni kurma ajwa ni. Okey, ini yang jumbo, sama juga ajwa jumbo. Jadi ada dalam ada 3 lebih kurang kurma ajwa. Ini kurma ajwa AA, grade AA. Kemudian ada kurma ajwa jumbo. Lepas tu ada kurma ajwa kabir. Maksud ini yang kecil. Ini kurma ajwa kecil, itu kurma ajwa kabir besar sikit. Ini adik, itu kakak, ni abang kurma ajwa. Okey, ni yang jumbo paling besar. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, dan kita ada pilihan lagi iaitu ini kurma tangkai tadi. Siapa yang suka kurma tangkai? Saya suka kurma tangkai ke bulan Ramadan, wallahu alam, sebab yalah kurma tangkai kurang manis kot. Okey, lepas tu ada juga yang suka ni, rutop ni. Kita panggil rutop Iran. Perasan tak kurma yang lembut dalam tu, lembek gitu. Tapi ramai jugalah, ada setengah orang peminat rutop ni. Kita panggil rutop Iran. Okey. Yang ini daripada Tunisia. Ini daripada Tunisia ni. Tunisia atas sebuah negara yang membekal kurma juga. Tunisia. Jadi Tunisia ni atas daripada apa? Afrika. Atas sikit. Okey, kedudukannya dia bukan daripada Saudi, tapi ini antara kurma yang jadi kegemaran rakyat Malaysia juga. Okey, kita ada kurma Mariami. Siapa peminat kurma Mariami? Kurma Mariami ni dia antara kurma yang kurang manis lah. Dia yang panjang-panjang macam ni kan. Ini kurma Mariami. Gitu. Okey. Jadi ini kurma Safawi Madinah. Kurma Safawi Madinah. Buka je. Okey. Kurma Safawi Madinah kita nak tunjuk. Kurma Safawi. Sudah. Tak apalah Ustaz. Tak boleh buka. Okey, yang ni adalah kurma Majul Madinah. Ini ada orang suka kurma besar-besar ni. Ni kurma Majul Madinah. Oi, besar. Nampak tak? Kalau makan satu pun dah sekenyang ni. Okey, ini kurma Majul Madinah, itu kurma ajwa. Kemudian ini adalah kurma apa ni? Sakari. Sakail. Ni sakail, ni sakari. Sakail. Oh, sakail. Oh, bukan sakari. Sakail lah nama dia. Okey, perasan tak kalau ini yang besar yang kecil. Kurma sakail ni kalau kita kurma Madinah yang biasa kita akan tengok kalau bulan Ramadan, kurma ni lah paling banyak yang diagihkan. Sukari. Oh, ni sakail. Subhanallah. Betul lah, sama ada kurma ni ataupun kurma sukari. Okey, ni kurma sukari. Siapa suka kurma sukari? Kurma sukari ni nampak je macam ni, tapi bila makan sedap. Dia tak berapa manis.
Nampak macam buruk, sebenarnya bukan buruk, memang ini rupa kurma dia. Kurma sukari Madinah ni antara kurma paling banyak lah kita nampak bila orang jual, bukan orang jual, bila kita pergi buat umrah ke bulan Ramadan, buka puasa ni lah yang antara paling banyak dihidangkan. Okey, kita ada buah tin, subhanallah. Okey, buah tin. Kemudian kita ada apa ni, buah tin pula. Ni buah Zaid. Buah apa ni? Ha? Bukan buah tin ni. Buah apa ni? Apricot. Kan? Apricot. Okey. Alright. Subhanallah, segar. Okey. Sekarang kita ada Mabrul Madinah. Mabrul Madinah. Dia macam hampir dengan apa ni? Maryami. Maju Madinah. Okey, ni Maju Palestin. Ini dia from Palestin ni. Ini daripada Palestin. Ui, saya rasa macam tak pernah makan pula yang ni. Sedap nampak tuan-tuan puan-puan sekalian. Majul Madinah. Palestin, sorry, Palestin. Ini kurma daripada Palestin tuan-tuan puan-puan sekalian. Nampak kan? Kurma Palestin. Okey, ini Amar Madinah. Amar Madinah. Haya. Subhanallah. Okey, ni Amar Madinah, dan last sekali kita tengok iaitu Rabi'ah Madinah. Okey, subhanallah. Inilah di antara pilihan kurma yang kita ada. Daripada Madinah ada, daripada Palestin ada, daripada Tunisia ada. Kalau orang tanya mana kurma yang paling murah, kan yang paling murah iaitu kurma Rabi'ah Madinah. Kurma Rabi'ah Madinah yang paling murah. Kalau yang paling mahal Ajwa Jumbo yang paling besar Ajwa. Kemudian kalau yang antara yang murah juga ni Rotab Iran, dan juga apa ni kurma kita panggil apa, kurma tangkai. Kurma tangkai. Okey, sekarang kita nak masuk balik bilik yang sejuk beku. Saya nak berkongsi tuan-tuan puan-puan kupasan perbahasan berkenaan dengan hadis kurma Ajwa. Okey. Tak nak nampak. Okey, subhanallah. Okey, kita masuk dalam ni. Aduh, dalam ni sejuk ya tuan-tuan puan-puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kupas sikit berkenaan dengan, ramai juga yang tanya, Ustazah, boleh tak jelaskan tentang kelebihan makan kurma? Tinggi sikit. Tinggi sikit. Kelebihan makan kurma terutamanya berkenaan dengan hadis Nabi berkenaan dengan kurma Ajwa. Kan, kurma Ajwa yang disebut dalam hadis yang sahih. Cuma kita nak bahas sikit lah. Dan lagi bulan dalam keadaan COVID-19, kita cuba bertahan diri kita ni bukan sekadar melalui ikhtiar SOP, kemudian rawatan dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh dalam waktu yang sama melihat beberapa alternatif yang disediakan dalam agama kita, masya-Allah. Mungkin ada yang tengok, Ustazah tak pakai mask. Saya sebenarnya ada dengan suami je yang ambil gambar, dan kita tak ada orang luar. Ada orang luar pun jauh lah, dan ini tempat yang terbuka. Jadi orang luar dalam seorang, itu pun yang buka ni saja. Lepas tu yang ambil ni pun, ini untuk memudahkan kita live. Okey, subhanallah sahabat-sahabat sekalian. Isyad fatwa siri ke-347 berkenaan dengan fadilat memakan 7 biji kurma. Biasa dengar kan fadilat makan 7 biji kurma Ajwa. 7 biji kurma Ajwa tentang fadilatnya. Subhanallah. Dan ada persoalan kata, adakah kurma Ajwa saja ataupun boleh kurma lain? Adakah Ajwa Madinah saja? Boleh tak Ajwa daripada negara lain? Jadi ini antara perbincangan. Subhanallah. Baiklah, pertama kita tengok definisi kurma. Ini panjang artikel ni, boleh tengok pejabat mufti wilayah. Subhanallah, artikel yang diterbitkan pada 2019, hujung tahun 2019 sampai 2020, 347. Kan, Irsyad Fatwa siri ke-347 berkenaan isu fadilat kurma Ajwa. Subhanallah. Dan bila saya buka, penerangannya sangat panjang tuan-tuan puan-puan sekalian. Baiklah, kita tengok kelebihan makan kurma Ajwa. Ni, kurma Ajwa yang kita dah faham dah kurma Ajwa yang mana. Okey, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwah lam yadurrahu dhalikal yawm sammun wala sihrun. Subhanallah. Yang bermaksud,
sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 biji pada setiap pagi, tidak akan terkena kepadanya sebarang sihir ataupun racun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di sini artikel ini membahaskan, mensyarahkan, membawakan pandangan pelbagai ilmuwan, alim ulama berkenaan dengan hadis Nabi ini. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, mana yang baru mengikuti, kan pelik Ustazah duduk kat mana, kita sedang berada di salah satu gudang kita yang menyimpan bertantan, bahkan berkontena kurma. Ini hasil usaha sama daripada Hazmi Dimash, Sahabat Amal Care, NGO kita, dan juga Hijrah. Itu syarikat di bawah kami. Maka ini adalah ikhtiar kita untuk gerakan jihad ekonomi, untuk kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal hasil daripada jualan ini, dan ini adalah ikhtiar kami untuk membuka peluang. Sebab untuk jadi pemborong kurma ini bukan mudah. Ia memerlukan bajet yang begitu tinggi, melibatkan juta-juta untuk jadi pemborong. Sebab untuk satu kontena saja, satu kurma memakan belanja 800,000 ke 1 juta. Dan itu bukan duit kami. Kami tak ada duit dan kita tak guna pun duit sumbangan orang ramai, tidak. Tetapi ada pihak, iaitu rakan perniagaan yang bersama yang banyak membantu, iaitu Ustaz Hazmi Dimash. Jadi Alhamdulillah hasil daripada ni kita bergabung dan kami berhasrat untuk menjadi pembekal utama, antara pembekal utama kurma di Malaysia. Bukan kurma saja, makanan-makanan yang datangnya daripada Saudi, kan, kekacangnya, buah zaitunnya, buah tin dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu kita boleh membekalkan kepada ramai orang Islam yang nak berniaga. Harga, maksudnya kita tak terikat dengan harga semasa apa semua, kita yang mengawal sendiri harga sebab kita pemborong. Jadi biasa kita faham peruncit yang di bawah-bawah ni susah nak tentukan harga apabila pemborong menaikkan harga, pembekal. Jadi kami sekarang adalah pembekal. Siapa yang nak beli borong by kontainer ataupun nak beli borong by tan boleh, ataupun nak beli runcit, saya nak beli 1 kilo je, makan family je pun boleh. Sebab itu ada 2 nombor yang berbeza. Jadi kepada siapa yang ingin membuat perniagaan sempena nak Ramadan untuk makanan-makanan seumpama ini, maka boleh berhubung dengan kami. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam industri pembekalan makanan-makanan sunnah, kita kata makanan sunnah pada Saudi dan semuanya ni juga dipelopori ataupun banyak dikuasai oleh non-Muslim. Jadi ini antara usaha BMF, kan, Buy Muslim First, yang mana bukan mudah untuk kami menguruskan semua ni supaya boleh membekalkan BMF itulah Buy Muslim First. Memang daripada awal kita pembekal memang Muslim, kami usaha sama. Kemudian insya-Allah kita jana ekonomi ummah secara bersama. Okey, sahabat-sahabat sekalian, beli je contohnya nak beli satu ni kan pun boleh. Lepas tu buatlah packaging sendiri. Beli saja kontainer kat kedai tu kan. Lepas tu style tape, lepas tu jual ke, ataupun ada sesiapa yang nak menyumbang untuk saat bulan Ramadan kita akan agihkan kurma percuma. Tahun lepas kita beli dengan orang, kemudian kita agih percuma kepada asnaf. Tahun ini alhamdulillah kita naik satu langkah jadi pembekal. Alhamdulillah, min hadza min fadlillah, semua yang adalah kelebihan daripada Allah. Okey, kita nak sambung tentang bab hadis riwayat Muslim berkenaan dengan kurma tadi, kurma ajwa. Kita dah baca, Nabi sebut siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Jadi sunnah untuk kita makan 7 biji kurma ajwa pada setiap pagi. Ia akan menjadi perisai daripada penyakit, kan, racun ataupun sihir. Okey, seterusnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda. Ini juga hadis sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ajwatil aliyati shifa. Sesungguhnya pada kurma ajwa itu ada penyembuh, ada syifa. Au innaha tiryaqun, ataupun ia merupakan ubat ataupun penawar kepada racun. Awalal bukrah, apabila dimakan pada awal pagi.
Maksudnya pagi masa sahur makanlah 7 biji ajwa. Kalau bukan sahur macam hari-hari biasa boleh makan saja secara berasingan, tapi sebaiknya makan waktu pagi ketika perut masih kosong. Siapa yang tak boleh makan masa perut kosong boleh je makan selepas tu. Tapi yang bagusnya sebab kurma pun dah ada semua nutrien yang kita perlukan. Masya-Allah. Kalau orang tanya Ustazah, jadi amalan tak makan kurma? Ya, saya pun menjadikan amalan memakan kurma sebab kita tahu bukan sekadar dari sudut sunnah hadis Nabi, lagilah kita bertambah yakin, tapi dari sudut nutrisi yang terkandung dalam kurma. Masya Allah. Okey, Imam An-Nawawi menyatakan, Aliyah ialah kawasan yang terdiri pada kebun-kebun, perkampungan dan pekan dari dataran tinggi Madinah yang menuju ke arah Najd, atau dataran rendah dari arah yang lain yang menuju ke Tihamah. Kawasan Aliyah yang paling dekat dari Madinah adalah pada jarak 3. Sebab itu perbincangan ulama, adakah kurma ajwa Madinah saja dimasukkan oleh Nabi SAW ataupun boleh kurma-kurma ajwa daripada tempat-tempat yang lain? Cuba kita lihat. Okey, subhanallah. Okey, daripada hadis yang lain pula, hadis sahih yang lain pula, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah menyatakan bahawa sanadnya sahih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, wal ajwatu minal jannah wa hiya shifaa'un minas summi. Subhanallah, Allahu akbar. Yang bermaksud kurma ajwa itu berasal daripada syurga dan ia merupakan penawar daripada racun. Masya Allah. Ini hadis daripada Tirmizi, riwayat Ibnu Majah dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita akan masuk kepada persoalan yang kita bangkitkan di awal tadi. Adakah fadilat ini khusus buat kurma ajwa Madinah saja ataupun umum buat semua kurma ajwa? Ataupun khusus ataupun boleh juga untuk kurma-kurma lain, kurma Maryami, kurma Sukari, kurma macam-macam lah tadi kita tengok. Okey, bila kita merujuk, subhanallah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan beberapa pendapat ulama mengenai ini. Antaranya daripada Al-Khattabi yang menyatakan bahawa kurma ajwa bermanfaat bagi mengubati racun dan sihir disebabkan oleh keberkatan doa Nabi SAW kepada kurma Madinah dan bukan kerana khasiat kurma itu sendiri. Ini adalah pendapat daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya barakah kurma ajwa ini kerana didoakan oleh Nabi SAW. Manakala Ibnu Atin pula berpendapat berkemungkinan yang dimasukkan di sini kurma yang secara khususnya terdapat di Madinah yang tidak diketahui lagi pada masa sekarang. Allahu Akbar. Jadi ada yang mengatakan kerana barakah Nabi SAW mendoakan kepada kurma ajwa dan Nabi meninggalkan itu satu amalan untuk umatnya sebagai benteng, protection daripada racun, sihir dan sebagainya, hasil pada barakah doa Nabi, ataupun kerana khasiat yang ada pada kurma ajwa berbanding kurma-kurma yang lain. Masya Allah. Macam pembaca dokumentari kan, Zazan kan. Macam itulah. Seronok ni kita bincangkan pasal ni sebab ramai juga yang tanya isu-isu viral sekarang. Jadi bukanlah kita kata dia boleh ubat COVID-19, tidak. Bukan kita kata dia sekian-sekian, tetapi ini ikhtiar kita sebagai protection. Kan Islam ini agama yang ilaj, iaitu yang mencegah. Bila kita boleh ada satu sistem antibody yang kuat kan, anti apa kita panggil antivirus, antioksidan, kemudian antibody yang kuat, wallahualam, mungkin itu ikhtiar kita lah. Di samping kita kena ikut semualah prosedur kan, SOP yang disediakan kerajaan, peraturan-peraturan tu kita patuhlah. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, Qadi Al-Ayyad pula berpendapat fadilat tersebut adalah khusus buat kurma ajwa aliyah dan kurma yang ditanam di dalam Madinah. Seperti mana penawar yang hanya didapati dalam sebagian ubat terdapat pada sebagian kawasan dan sebuah negeri. Masya Allah, adalah lagi perbincangan melalui ramai ulama sebenarnya membincangkan tentang syarah hadis Nabi tersebut tentang ajwa mana. Subhanallah. Baiklah, yang terakhir kita tengok Imam An-Nawawi menyebutkan ketika mensyarahkan hadis yang bab kelebihan tamar Madinah, menyatakan bahawa hadis-hadis ini menunjukkan kelebihan tamar Madinah dan kurma ajwa. Okey, juga kelebihan memakan 7 biji kurma pada waktu pagi. Dan kelebihan ini hanya buat kurma ajwa Madinah sahaja. Subhanallah. Ini Imam Nawawi menyebutkan hadis Nabi yang menyebutkan kelebihan kurma ajwa makan 7 biji waktu pagi boleh mencegah daripada segala racun dan juga mencegah daripada sihir. Maka Imam An-Nawawi menyatakan ia khusus buat kurma ajwa Madinah saja serta bukan pada kurma-kurma yang lain. Manakala bilangan 7 biji termasuk dalam perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau tanya, kenapa 7 biji? Kenapa tak 10? Tak boleh kekurang 3. Ini hanya dalam pengetahuan Allah, kerana itu juga daripada hadis Nabi SAW. Masya Allah.
Adapun hikmahnya hanya diketahui oleh Allah. Ini adalah nukilan daripada Imam An-Nawawi, subhanallah. Serta adapun kita wajib beriman dan menerimanya. Akhlak bagi orang mukmin wajib beriman dan menerimanya tanpa takwil. Kenapa 7, kenapa sekian, kama kurma ajwa saja. Serta meyakini akan fadilatnya, akan kebaikannya, akan kebenarannya. Okey, dan ada hikmahnya yang tersembunyi sebagaimana ketetapan terhadap bilangan solat kan. Kenapa kurma ni 7 tak? Sebagaimana fadilat ataupun hikmah solat itu ditunaikan dalam beberapa rakaat yang telah ditetapkan. Okey, subhanallah. Okey, pandangan ulama kontemporari. Syekh Ibn Baz pernah menyatakan bahawa sesiapa yang mengamalkan memakan kurma sebanyak 7 biji adalah merupakan salah satu cara rawatan. Sebagaimana hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, ini saya baca sedikit kajian berkenaan kandungan kurma. Dan ia adalah kajian umum, bukan semata-mata kurma ajwa. Ia adalah kajian umum terhadap kebaikan kurma yang hanya ada pada negara yang terpilih saja di dunia. Bukan semua. Kita nak tanam di Malaysia pun tak boleh. Okey, mungkin ada yang berjaya tapi bukanlah dalam satu jumlah yang banyak. Okey, antara kelebihan kurma adalah terdapat di dalamnya selenium. Ini saya baca isyarat fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ya. Tuan-tuan puan-puan, kalau rasa Ustazah ni baca mana sumber daripada yang tepat ke tak, boleh cari fadilat kurma ajwa. Nanti kalian akan keluar artikel di bawah isyarat isyarat fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, selenium, kajian telah mendapati selenium yang terdapat di dalam buah kurma penting dalam sistem imunisasi badan, sistem ketahanan badan kita. Yang kedua, kurma kaya dengan enjen antioksida. Kurma juga mengandungi enjen antioksida. Satu kajian telah dijalankan ke atas hati tikus yang telah ditaruh toksik, kemudian dirawat dengan ekstrak buah kurma. Hasil menunjukkan bahawa buah kurma berpotensi sebagai enjen antioksida. Begitu juga satu kajian telah dijalankan atas 11 jenis kurma dari Iran bagi melihat aktiviti antioksida dan kandungan fenolik di dalam kurma tersebut. Hasil menunjukkan jenis kurma dari Iran ini juga berpotensi daripada sebagai bahan antioksida. Maksudnya bukan kurma ajwa saja. Tapi kalau nak dapat fadilat sebagaimana hadis Nabi tadi, yang mana makan 7 biji boleh rawat sihir, kan, boleh elak sihir dan juga elak daripada racun. Itu hadis itu khusus untuk kurma ajwa. Tapi untuk kesihatan secara umum, mana-mana kurma. Okey, dalam kurma juga ada flavonoid. Hasil kajian mendapati kurma Diclino mengandungi 13 jenis flavonoid. Selain daripada itu juga mengandungi sulfat yang jarang dijumpai dalam tumbuh-tumbuhan. Flavonoid mempunyai potensi yang baik sebagai antioksida dan baik untuk pencegahan penyakit terutamanya seperti penyakit kanser dan penyakit kardiovaskular. Okey, kesimpulannya, setelah kami melihat kepada pendapat-pendapat ulama serta dalil-dalil mereka, di samping mengambil kira kajian moden yang telah dijalankan, kami menyimpulkan beberapa perkara. Ini saya bacakan saja artikel ni. Kami cenderung kepada pendapat bahawa kurma yang dimasukkan dalam hadis Nabi, yang mana 7 biji makan kurma ajwa, kan, ajwa itu hanya dapat cegah daripada sihir dan juga racun, yang mana mempunyai kelebihan bagi media racun dan sihir adalah khusus buat kurma ajwa Madinah, sebagaimana telah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Subhanallah. Sekalipun begitu, sekiranya tidak ada kurma ajwa Madinah, maka dia boleh beramal dengan apa sahaja jenis kurma yang ada, dengan mengharapkan mudah-mudahan dia mendapat fadilat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebagaimana kata Syekh Uthaymin, selagi mana nas tersebut muhtamal, ada kemungkinan. Jadi boleh saja bagi orang yang, Ustazah saya tak mampu nak beramal dengan kurma ajwa. Kurma ajwa sangat mahal. Kita tahu kurma ajwa memang premium, sangat mahal. Jadi saya mampu kurma yang paling murah. Kan, saya beli kurma contohnya, mungkin kurma yang agak murah sikit, kurma Mariami contoh, ataupun kurma bertangkai, kan. Dan dituliskan di sini, boleh je kita beramal 7 biji pagi dengan berniat dan berhajat supaya kurma itu menjadi sebagai satu penghalang, penawar kepada racun dan juga kepada penghalang daripada sihir. Subhanallah. Jadi semoga Allah memberikan kita kekuatan bagi mengamalkan syariatnya serta sunnah nabinya dengan sebaik mungkin. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, masya-Allah, sekali lagi saya ulang, ini adalah satu ikhtiar kami bersama dengan Hazmi Dimash, Sahabat Amal Care, NGO kita. Kemudian Ijrah Sindian Berhad, itu adalah syarikat kita. Bagi yang pertama, menggerakkan kerja amal, kerja dakwah yang kita jalankan secara aktif. Kerja kebajikan yang kita buat tanpa henti setiap hari, subhanallah.
Kedua, ini adalah ikhtiar dan usaha kami untuk BMF by Muslim First, supaya umat Islam menjadi pembekal utama kurma, Masya Allah. Kemudian kita juga yang menguasai pemborong kurma. Setakat ini Alhamdulillah lebih kurang dalam 20 kontena. Ini stok yang sedia ada yang baru sampai, dan ada lagi berpuluh kontena yang sedang yang telah pun diorder sebenarnya, akan sampai berperingkat. Jadi ini bukan satu usaha yang kecil sebenarnya. Ia telah bermula dengan perancangan demi perancangan. Kemudian ada beberapa pemodal-pemodal besar yang menyuntik modal. Dan semua pemodal besar ini adalah Muslim kita. Kan? Malay Muslim kita, subhanallah. Jadi alhamdulillah asik kefahaman kita kepada ingin menguasai perniagaan by Muslim, tak kiralah bangsa apapun asalkan Muslim, maka pihak-pihak yang ada kesedaran ini menyuntik dana. Saya sendiri tak ada duit, subhanallah. Kita bukan orang yang bisnes, kita orang dakwah, tetapi memahami keperluan dakwah ini perlu ada support, maksudnya keuangan yang kuat supaya kita boleh pergi lebih jauh. Dan alhamdulillah hari ni kita ada lebih kurang 50 lebih staff yang buat kerja amal, kerja dakwah sepenuh masa, yang kita bayar gaji hasil daripada perniagaan. Kita tak ambil daripada duit sumbangan orang ramai, dan 50 lebih jentera ini bantu menjadikan kerja amal, kerja dakwah kita bersistem. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kali terakhirnya, siapa yang ingin menjadi pemborong, sama nak beli by kontainer, nak beli by tan, 1 tan, 2 tan, ataupun nak beli 100 kilo, anda boleh buat tempahan melalui nombor yang tertera sebagai pemborong. Subhanallah, jangan tekan peruncit pula. Sebab pemborong diuruskan oleh pemborong, peruncit itu akan direct ke melalui galeri Ustazah Asma. Ada PIC khas untuk kurma, kan, yang nak beli untuk 20 kilo, itu peruncit. Yang nak beli 30 kilo itu pun peruncit. Itu bukan pemborong. Pemborong adalah 100 kilo ke atas. Yang di bawah 100 kilo ke atas itu peruncit, diuruskan di bawah galeri Ustazah Asma Harun. Jadi kalian bila beli sama ada peruncit yang banyak ataupun pemborong, kalian boleh packing dalam packaging sendiri. Buatlah design sendiri. Sekian-sekian, sama ada untuk beri infak ataupun kita buka peluang untuk perniagaan sesama kita, sesama Muslim, saling membantu. Dan insya-Allah harga kita tidak dikawal oleh harga semasa harga pasaran. Kita akan menjaga kebajikan-kebajikan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-tuan sekalian, Ustaz Asmat jadi saudagar kurma. Okey, tuan-tuan, encik-encik, boleh tunjukkan? Sekali lagi kita bagi pemandangan kurma ajwa. Ini adalah kurma ajwa premium, kurma ajwa premium jumbo yang besar. Ini kurma ajwa double A. Masya Allah. Semua ni dalam ni adalah kurma ajwa. Dan untuk sekian kalinya saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas segala kekosongan dan sokongan dan kefahaman tuan-tuan puan-puan di atas usaha kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama-sama saling melengkapi. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada sebilangan sahabat yang fokus dakwah, yang fokus kerja amal, kerja dakwah. Ada sebahagian sahabat Nabi pula yang fokus kepada perniagaan ataupun mencari rezeki, dan bila keluar perang mereka saling bergabung. Yang ada yang teknokrat, yang jutawan dan semua ni, dia support apa? Bekal kuda, bekal alat-alat perang dan sebagainya. Saya core saya dakwah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Core saya dakwah. Ceramah, kuliah sekian. Tapi sekarang dah ada NGO. Dan dua-dua ini memerlukan dana. Dan alhamdulillah Allah hantar mereka yang ada kemampuan dari sudut dana. Bantu kami suntik sekian-sekian. Tetapi dana dan juga perniagaan ini adalah alat, tuan-tuan puan-puan, bukan matlamat. Matlamat tujuan kita dakwah. Supaya dakwah kita nak berkembang lebih jauh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kepada non-Muslim dan sebagainya. Kita dah merancangkan pelbagai dakwah yang secara holistik, tuan-tuan puan, bukan ceramah saja. Dakwah face to face kepada non-Muslim kita dah mula dah tu. Dan kita mula nak menggerakkan gerak gempur gerakan nahi mungkar. Gerakan amal makruf ramai yang buat. Suruh kebaikan, buat majlis ilmu, tolong orang susah, itu amal makruf. Tapi kita akan mula gerakan nahi mungkar sebagaimana yang tuan-puan tengok apa yang ditulis. Saya sendiri tulis tu, tuan-puan puan sekalian, melalui page Ustazah Asma berkenaan dengan gerakan nahi mungkar terhadap
golongan penghibur yang melampaui batasan agama dan norma masyarakat Islam Melayu kita. Subhanallah. Jadi doakan gerakan nahi mungkar ini dirancang dan dijadikan secara berkesan. Dan saya tengok ramai pihak yang sambut gerakan nahi mungkar kita itu. Tapi kita kena faham gerakan nahi mungkar lebih jauh berganda payah daripada gerakan amal makruf. Amal makruf semua orang suka, semua orang puji, semua orang sanjung. Tapi bila kita melakukan gerakan nahi mungkar, kita akan ditentang. Bertambah lawan, berkurang lawan. Bertambah lawan, berkurang kawan. Kita akan ditentang, kita akan diugut. Bahkan mungkin kita akan diancam dengan pelbagai bentuk ancaman. Tapi kita percaya gerakan nahi mungkar ini, inilah yang akan mengembalikan kehebatan, kegemilangan umat Islam. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk jadi umat yang terbaik, untuk kita jadi umat yang terhormat, yang terbaik, yang dimuliakan, yang kuat, kan, yang dihormati, maka perlu ada 3 syarat. Allah sebut ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada kebaikan. Ini ramai yang buat. Namun Allah menyambung wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Pada hari ini kita lihat bukan kerana kemungkaran terlalu hebat, tetapi kerana pencegahan ataupun orang baik sangat lemah untuk mencegah kemungkaran. Masya-Allah, Allahu akbar. Dan yang ketiga, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, doakanlah gerak kerja dakwah kita bukan sekadar amal makruf, tetapi kita mula melangkah kepada nahi mungkar. Kita akan buat tersusun, dan itulah permulaan antaranya. Dan selepas ini next kepada kemungkaran-kemungkaran yang lain kita akan buatkan dalam bentuk yang terbuka supaya kesannya lebih cepat. Masya Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, maka kita akan tengok pilihan kurma tadi. Encik, kita gerak sikit. Okey. Encik tak payah turunkan. Kita nak tunjuk, mungkin ada yang baru masuk kan. Ustazah, tengok saya ceramah dalam mana? Dalam ni, apa nama? Dalam ceramah dalam peti ais besar. Ustazah nak duduk dalam ni. Okey. Duduk dalam ni memang beku lah kan. Tak ada udara, tak ada apa. Kita nak tunjukkan kurma kita dijaga di tempat yang sangat baik, sangat selamat. Kurma kita dijamin kesegaran, bersih dan sebagainya. Okey. Inilah antara pilihan, Masya Allah. Kan tadi kita dah tunjuk dah semua pilihan kurma kita. Sukari, Safawi, Majul Medina, Ajwa Kabir, Ajwa Jumbo, Rutab Iran. Lepas tu ni Masya Allah. Kemudian kita ada Rabiah Medina. Lepas tu ada Majuk Palestin dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.